Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai ulam, perkaramu itu terbina tanpa ada tonggaknya. Tidak mustahil jika temboknya roboh, kerana asas binaanmu itu terdiri dari berbagai-bagai bid'ah dan hal-hal yang sesat, ataupun binaanmu itu terjadi dari riak dan nifaq. Macam mana binaannya boleh teguh berdiri? Semua ini berlakunya dengan pupukan hawa nafsu dan kehendak tabiat. Engkau makan minum, engkau berkahwin dan mengumpul harta dengan penuh hawa nafsu dan mengikut tabiat. Tidak ada sama sekali niat yang baik pada apa pun yang engkau lakukan. Orang mukmin memasang niat yang baik pada segala hal ehwalnya, pada semua gerak lakunya. Dia tidak makan, tidak minum, tidak pakai, tidak berkahwin, melainkan menurut perintah Allah Ta'ala. Demikianlah segala tindak tanduknya di dunia dan di akhirat. Di dunia, Allah menyuruhnya bertindak sesuai dengan syariat yang diturunkannya. Dan di akhirat, sudah tidak ada wasitah atau pengantara lagi, yakni secara terus menerus. Dia memandang dunia ini fana atau binasa dan tidak kekal, maka dia pun berzuhud padanya. Dia ingat tentang bahagian rezekinya yang pasti akan tiba, dan bahawasanya dia mesti mengambilnya dengan penyaksian dari syarak dan hatinya. Maka dia pun berkata, aku tidak perlu kepada rezeki ini dan aku tidak mau mengambilnya. Maka hatinya pun melarikan diri ke kanan dan ke kiri. Namun begitu dia tetap akan dipaksa dan disuruh untuk mengambil bahagiannya dari rezeki itu. Ini adalah keadaannya di dunia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kepribadian Islam atau kepribadian mukmin dibina dengan daripada beberapa asas, iaitu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta takwanya, yakni pelaksanaan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan syakhsiah Islam ini juga dibina dengan niat yang baik. Kita bina kepribadian kita yang pertama dengan iman kepada Allah, yang kedua dengan takwa, atau setengah ulama menamakan dengan amal soleh. Dengan takwa artinya melakukan yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga dengan niat yang baik. Dan yang keempat dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Yang keempat dengan ilmu, dan yang kelima dengan kesungguhan, ijtihad. Iman kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang baik, ilmu yang benar, dan kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah. Antara asas yang penting dalam pembinaan orang beriman, antaranya ialah niat yang baik. Maka kenapakah binaan kita ini roboh? Kenapakah jati diri kita cepat musnah? Dan kenapakah semangat kita cepat luntur? Dan kenapa perjalanan ini terasa berat sekali dan jauh sekali?
Ini kerana kita ada bermasalah dalam bab niat. Oleh kerana itu, perkara yang ditekankan dalam kehidupan kita, orang beriman menjaga niat yang baik, mencari niat yang baik, dan membenarkan niat yang baik. Oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang niat yang baik atau tentang pentingnya niat, firmanullah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkumullahu bih fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita baca dalam suratul Baqarah pada ayat 284. Allah Ta'ala menyatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu zahirkan pada diri kamu, dan apa yang kamu sembunyikan, au tukhfuhu yuhasibkumullah, Allah akan menghisapnya. Dan dengan hisap tadi, fayaghfiru liman yasha', Allah ampunkan siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha', dan Allah akan menghukum siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Ayat ini kata ulama, bagaimana kepentingan menjaga niat. Perbuatan yang kita zahirkan dan apa yang kita sembunyikan yang berkait dengan niat-niat kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab niat yang baik, Allah mungkin ampunkan kita. Tapi dengan sebab niat yang tidak baik, Allah mungkin azabkan kita. Kan itu para ulama berusaha untuk menjaga niat. Sesudah mengetahui bagaimana niat inilah yang akan menjadikan tegak kukuh kepribadian mukmin, tegak dan kukuh perjalanan orang mukmin, kuat dan juga mapan perjalanan orang mukmin, sehingga mereka sentiasa memperbaiki niat mereka. Kata seorang ulama namanya Mutarrif bin Abdullah Asy-Syikhir rahmatullahi alaih, beliau menyatakan, salahul qalbi bisalahil amali wa salahul amali bisalahi niyyati. Hati yang baik itu dengan pelakuan yang baik. Nak dapat hati yang baik, pelakuan yang baik. Dan pelakuan yang baik itu datang daripada niat yang baik. Jadi nak dapat hati baik, maka kita kena banyak buat amal soleh, maka hati jadi baik. Tapi untuk jadi hati itu baik, sempurna, dia mesti ada niat yang baik. Artinya bila terlihat dia sebut kesinambungan antara hati dan amal. Baik, hati kita nak suruh jadi subur, hati kita nak suruh jadi yakin, hati kita nak suruh jadi kuat, hati kita nak suruh jadi bersih, hati kita nak suruh dia menghijau indah. Maka bagaimana? Banyakkan amal soleh. Kerana setiap amal soleh itu dia menyuntik kebaikan pada hati. Menyuntik. Kita solat hari ini, kita berzikir, kita berselawat, kita beristighfar. Hari ini kita bermuhasabah. Semua amalan ini, kita bersedekah, kita menghubungkan ukhuwah, silaturahim, senyum kepada saudara kita, kita muliakan tetamu. Apa kebaikan kita buat, maka hati kita dia damai, tenang. Tapi hati yang tenang ini, yang menjadikan dia akan terus kukuh, tenang, bila mana niat yang baik. Artinya hati ini ada niat, padanya terkumpul sama ada niat yang baik atau niat yang tidak baik. Seorang boleh melakukan amal soleh sehingga puluhan tahun sampailah dia meninggal dunia. Yang kita sebut tadi semua perbuatan baik menyucikan hati. Tapi bagaimana dia nak dapat kekuatan melakukan amal yang soleh tadi dengan niat yang baik? Niatnya kenapa? Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah menyatakan, man asbaha wal akhiratu niyyatuhu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Siapa yang mulakan paginya dengan niatnya untuk akhirat, niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah himpunkan kekuatan dia pagi ini. Jama'allahu syamlah. Dan Allah jadikan
pada hatinya itu kekayaan, rasa cukup. Apapun hari ni kita dah prepare untuk syukur. Cukup. Makan, minum, rezeki dan sebagainya. Dan kata Nabi SAW, dunia akan datang kepadanya dengan keadaan hina. Maksudnya dia tak mungkin jadi hamba dunia. Dunia jadi hamba dia. Dunia ikut peraturan dia, bukan dia ikut peraturan dunia. Atathu dunia wahya gharimatu. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia menguasainya. Bukan dunia menguasainya, dia menguasai dunia. Tapi siapa yang mulakan pagi ini, niatnya cuma dunia, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia akan lemah hari ini. Lemah. Farraqallahu alaihi syamlah. Allah jadikan dia tak bertenaga, dia tak bersemangat, dia cepat putus asa, dia cepat kecewa. Semua sifat-sifat negatif dia menarik segala aura negatif. Segala benda yang tak baik datang hari ini. Sebab apa? Sebab niatnya hari ini tak betul. Niat tak betul kepadanya. Dan Allah jadikan kefakiran pada hatinya. Hari ini dia tak boleh bersyukur. Sebesar mana pun nikmat datang kepadanya, dia rasa macam tak cukup. Ja'alallahu al-fakhra baina ainai. Allah jadikan antara dua matanya itu cuma kefakiran. Maknanya apa dia tengok semua dia rasa tak cukup. Dengan sekali pandang dia nampak tak cukup. Walaupun dia belum buat apa-apa. Tengok tak ada ni sikit dia nampak. Tak sedap ni. Semua pandangan dia negatif. Tengok orang jahat ni. Maka pandangan fakir, kita panggil pandangan fakir, iaitu bila mana kita melihat sesuatu tadi semuanya tidak mengembirakan kita. Itu pandangan fakir. Pandangan kaya yang Allah letak di hati. Bila Allah letakkan kaya di hati, pandangan ini pandangan sentiasa memuaskan hati kita. Kita tengok anak kita, kita tengok isteri kita, kita tengok sahabat-sahabat, kita tengok harta benda kita, semuanya tenang. Sebab apa? Pandangan tadi adalah pandangan syukur dan pandangan kaya jiwa. Apa pun kita tengok pokok-pokok kita, tanam-tanaman kita, kita melihat rezeki kita hari ini semua cukup. Ini pandangan syukur ialah pandangan orang kaya. Pandangan fakir ialah pandangan orang miskin. Bukan miskin harta benda, dia miskin jiwa. Menjadikan dia rasa tak cukup. Dan dunia tidak akan datang kepadanya, melainkan setakat apa yang Allah takdirkan padanya. Maksudnya, dia tidak mendapat limpahan keberkatan dunia. Tak ada. Yang ni, yang dibetulkan niatnya pagi-pagi, dia mendapat rezeki dengan limpahan keberkatannya. Tuan-tuan, kita dapat sama-sama RM100 hari ni. Fulan bin Fulan dapat 100, yang ni pun dapat RM100. Baik, yang ni dapat RM100 sebagaimana Allah tetapkan, banyak ni je, dia tak akan berkembang. Yang ni pula dia dapat RM100 dengan segala perkembangan keberkatannya. Dengan RM100 tadi dia dah bersyukur pada Allah. Dengan RM100 tadi dia bukan sekadar mendapat bahagian dunia, dia boleh melakukan perkara akhirat. Dengan RM100 tadi dia punya berkat, dia boleh buat investment yang baik, yang untung di dunia dan akhirat. Dia dapat berkongsi dengan ramai orang, menjadikan dengan RM100 tadi dia bahagia. Dia boleh bahagiakan anak isterinya. Yang ni juga dapat RM100, tapi dia tak bergerak 100 tu. Maksudnya dia tak berfungsi dengan keberkatan. Sakat dia seorang je, itu mungkin dia rasa tak cukup. Tak boleh berkongsi dengan orang. Tak dapat akhirat, tak dapat pahala dengan duit RM100 ini. Maksudnya tak ada nak derma, dia tak ada. Dia stuck, dia terkunci dengan nilai RM100 yang tak bergerak. Tentang kita ada benda, tidak yang kita sebut suatu yang growing atau suatu yang kita panggil tatawur, berkembang. Benda yang sama. Kalau saya sebut tadi, ni nilai RM100, ni nilai RM100. Kita berikan RM100 ni pada orang baik, RM100 ni kita beri pada orang tak baik. Lihat bagaimana ia berkembang. Yang ni RM100 tadi, dia boleh belanja kawan makan, dia boleh belanja keluarga dia makan, dia boleh sedekah lagi. Lihat dia punya kegunaan yang bersifat umum dan menyeluruh, dan kembali datang kepadanya keberkatan yang didermakan orang ni. Maka orang ni pula nanti akan membantu dia, akan dikembalikan balik. Keluarga yang dibelanja makan, keluarga ni pula belanja makan dia balik, dia datang balik dengan limpahan yang banyak. Yang ni dia RM100 tak nak bagi, tak nak kongsi, tak nak sedekah.
Maka habis RM100, maka dia dalam keadaan kesusahan. Tak ada orang nak bantu, sebab orang kata dia pun ada duit dulu kedekut, kan tolong kita. Dia pun ada duit dulu, bukan berkongsi. Dia pun bukan derma pun. Jadi 100 tadi tidak berkembang dalam menyantuni manusia, mengikat hati-hati manusia. Kebaikan akhirat tak ada. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Atathud dunya lam ta'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dunia cuma datang dengan nilai yang dicatatkan, tak berkembang. Yang ni pula, dunia datang dalam keadaan dia mengawalnya. Atathud dunya wa hiya gharimatun. Dunia datang dalam keadaan dia mengawalnya. Ini berkait dengan niat kita. Artinya kalau kita hari ni, pagi-pagi hari ni, apa yang kita niatkan? Kita pasang niat apa hari ni? Maka pastikan niat ini dipasang dengan betul. Kata Abdullah bin Abbas, innama yu'tar rajul ala qadri niyyatihi. Setiap orang akan mendapat bahagian mengikut kadar niat dia. Kita akan dapat bahagian hidup kita hari ni, esok lusa, tulak dan seterusnya. Muda tua kita, sihat sakit kita, mengikut kadar niat kita. Sebab itu kata para ulama, kita orang sentiasa berusaha memperbaiki niat kami. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Benda yang paling payah aku nak rawat ialah niat aku. Niat aku ni paling payah. Inna tataqallabu alayya. Sebab dia cepat berubah. Dia cepat berubah. Kita kena ikat kuat-kuat. Biar jelas niat saya hari ni betul-betul saya nak dapat keredaan Allah. Saya nak dapat pengampunan Allah. Saya datang solat subuh, saya duduk kuliah agama, saya berzikir, saya baca Quran, baca surah Kahfi, saya berselawat untuk saya jadi hamba Allah. Untuk saya menjadi hamba Allah yang taat, yang patuh, untuk saya mendapat redha Allah, untuk saya mendapat pengampunan Allah, untuk saya buang segala kejahatan yang Allah murkai dalam diri saya. Bila kita betul niat, maka kadar itu kita akan diberikan. Tuan-tuan, bila kita sebut setiap orang diberikan ikut kadar niat. Yu'tar rajul ala qadri niyyati. Setiap orang dia akan dapat ikut apa yang diniatkan. Bila Syekh Abdul Qadir kata, kenapa binaan kita tak teguh? Yang ni binaan keimanan kita, ketakwaan kita, binaan ketaatan kita pada Allah. Sebab kita buat semua tu kerana kebiasaan, tabiat, kerana ada habuan diri. Tak ada niat yang betul. Jadi kerana itu diroboh dengan jalan. Diroboh sebelum sampai waktunya. Dilemah sebelum sampai waktunya. Maka semua ini kita perlu lihat kembali dan tengok kembali niat-niat yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Dulu niat kita kahwin sebab apa? Dulu niat kita dapat kerja sebab apa? Ya, kita tidak pernah terlambat untuk mengubah niat. Saat dulu saya kahwin, niat saya lain. Boleh ubah. Niat itu boleh diubah. Tapi bila diubah, dia menuntut beberapa perubahan yang lain, yang kita akan tengok nanti. Apa yang perlu kita lakukan bila kita nak ubah niat kita, nak baiki niat kita, kita nak sucikan balik niat kita. Apakah sesuatu yang telah diniatkan dengan cara tak baik boleh kita baiki balik, dan dapat balik apa yang hilang daripada segala keberkatan, usia, harta benda, keluarga dan lain-lain. Bila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah SAW menyebut tentang bagaimana niat memainkan peranan dalam banyak kehidupan kita. Bila Rasulullah SAW menyatakan, Thalathun haqqun 'ala Allahi aunuhu. Ada 3 golongan menjadi hak bagi Allah untuk menolong mereka. Ada 3 golongan Allah akan tolong mereka macam mana pun. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-mukatab yuridu ada'aha. Apa maksud mukatab? Mukatab ialah hamba yang dia nak bebas merdeka, tapi tuan dia tidak mahu membebaskannya, melainkan dia membayar sejumlah wang. Maka tuannya keluarkan satu akad. Akad ialah satu kontrak yang dipersetujui bersama, bahawa dia akan bayar sejumlah wang sekian-sekian, barulah dia dapat bebas. Maka hamba ini dibebaskan sementara untuk dia bekerja. Dengan bahasa mudah ni macam orang berhutang. Dan dia ini
hamba ini dia memang niat nak bayar. Dia bukan niat nak lari, niat nak bayar. Sebab Tuhan dia dah beri suatu kelonggaran, saya boleh merdekakan awak, tapi awak kena bayar sejumlah wang. Lalu kata hamba ini, boleh saya kena bekerja. Ya, saya akan beri ruang untuk awak bekerja, untuk awak dapatkan sejumlah wang ini, supaya awak dapat bayar ganti rugi ini, dan saya merdekakan awak. Maka hamba ni dia ada dua keadaan. Wa imam hamba ni jujur, dia berusaha sungguh-sungguh cari duit dan dibayar, sehingga dia dimerdekakan. Atau yang kedua, bila diberi peluang untuk dia bekerja, dia tu melarikan diri, dia khianat, maka Allah tak akan bantu dia. Kerana siapa pun, bila dia berjanji dan dia memenuhi dan menepati, Allah akan tolong dia. Walaupun kita janji dengan siapa pun, orang Islam dia ada nilai kekuatan janji dia. Bila dia berjanji, dia tak akan batalkan. Semudahnya dia akan sempurnakan. Dengan sebab itu Allah tolong dia. Kita janji nak tolong orang ni, kita akan tolong. Dan Allah tolong kita sebab kita nak tolong dia. Kita janji kita akan buat itu dan ini berdasarkan janji kita. Bila kita laksanakannya, maka Allah akan membantu kita. Supaya kita tahu dalam janji itu ada kurniaan Allah kepada yang menepatinya. Tapi orang yang dah biasa perangai janji tak buat, janji tak buat, janji tak buat, maka dia jauh daripada pertolongan Allah dalam segala urusannya. Kita tuan-tuan belajar janji. Walau janji dengan isteri kita, walau janji dengan suami kita, walau janji dengan anak-anak kita, pastikan kita sempurnakan. Kalau kita rasa berat, setiap janji yang kita cuba tepati, Allah akan menolong dan membantu. Itu niat kita. Bila tuan-tuan ada niat je nak menyempurnakan janji, Allah bantu. Kita janji nak jumpa orang pukul 10, tapi ibu banyak kerja pula kita. Tapi benar janji kita, insya-Allah pukul 10 kita boleh jumpa orang tu. Sebab apa? Janji kita benar. Allah bantu kita. Allah lapangkan waktu ni. Kadang-kadang jalan pun dah tak jam sebab kita dah janji nak jumpa ni. Allah bantu. Allah mudahkan. Baik. Yang pertama yang kita sebut tadi, salasun haqqun 'ala Allah aunuhum. Ada 3 golongan Allah akan bantu mereka. Pertama, hamba yang nak merdeka untuk membayar, dengan membayar sejumlah wang, dia berniat untuk membayarnya, Allah tolong dia. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal mujahid fi sabilillah. Siapa pun yang berperang pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan tolong. Dia berperang dengan fizikalnya, dia berperang dengan hartanya, dia berperang dengan ideanya. Kalau dia berperang pada jalan Allah, Allah tolong dia. Orang tanya Dr. Zakir Naik, Tuan, saya nak tanya, kenapa Tuan boleh ingat ayat Al-Quran, boleh ingat hadis Nabi, boleh ingat kitab Injil, boleh ingat semua dalam otak? Semua boleh ingat ni, apa rahsia ingatan kuat? Kadang-kadang kita mencemburui orang-orang yang ingatannya kuat. Kita suruh Al-Mulk setahun tak habis-habis lagi, tak ingat 30 ayat dah tu. Dah setahun dah tak ingat. Ni ada orang yang Allah berikan kekuatan ingatan, dia luar biasa. Tetapi kita jumpa ramai orang yang kuat ingatan. Tak ada seorang pun bagi resepi kuat ingatan dengan cara makan tu makan, tak ada. Mereka orang baru acah-acah nak kuat ingatan. Ataupun orang yang cuma nak makan ni awak boleh kuat ingatan. Tetapi asas saya lihat daripada orang yang kuat ingatan ini, di kalangan para ulama, di kalangan orang baik ini, apa dia? Kata Zakir Naik, kita ambil ungkap kataan Zakir Naik. Dia kata, sebab aku nak berjuang pada jalan Allah, sebab aku nak bela agama Allah, maka kadang itu Allah tolong aku. Sebab itu aku ingat semua. Sebab apa ingat? Sebab dia nak berjuang pada jalan Allah. Dia nak sebarkan Islam. Dia nak kalahkan musuh. Maka Allah berikan segala senjata yang kuat pada dia, senjata ingatan. Yang menyebabkan semua musuh-musuh debatnya merasa gerung kerana masalah ingatan yang luar biasa. Kenapa dia ada kekuatan? Dia tak kata sebab saya makan benda ni, makan, tak ada. Sebab saya tak makan wudu, sebab itu ingatan saya kuat. Saya tak makan benda tu, tak ada. Rahsianya ialah kerana saya nak berjuang pada jalan Allah. Ini kita sebut hadis ini, antara golongan yang Allah tolong, mujahid fi sabilillah. Siapa yang dengan perniagaannya dia nak membela agama Allah, Allah akan majukan perniagaan dia. Siapa dengan cara dia belajar tadi, ilmu yang dia belajar untuk membela agama Allah, berperang, mempertahankan Islam, Allah mudahkan pembelajaran dia. Itu kita lihat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, dia belajar bahasa Yahudi dalam beberapa bulan dan dia menguasainya. Jarang orang
Boleh belajar bahasa dalam beberapa bulan dan menguasainya. Belajar tanya apa khabar boleh lah. Boleh apa setakat tanya khabar berapa harga, itu 2 minit boleh. Ini memahaminya sehingga mengetahui tipu daya Yahudi. Sehingga Nabi SAW menyebut, man ta'allama lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang belajar bahasa orang lain, aman dia daripada tipu daya kaum tersebut. Oleh kerana Yahudi ini terkenal dengan tipu daya yang kuat. Dan dia tak akan ajar bahasa Yahudi. Tentang dia orang tak akan buat kursus bahasa Yahudi, tak akan. Dan dia pun tak akan pengen masuklah Yahudi, tak akan. Kan dia ingin menjadikan semua orang hamba Yahudi. Kerana dia disembunyikan banyak perkara. Antaranya lah bahasa dia. Maka Rasulullah SAW tahu ini puak yang banyak tipu daya. Maka tidak ada cara lain melainkan kita belajar bahasa dia. Maka dia hantar Zaid bin Thabit yang muda, tapi luar biasa kerana keinginannya untuk membela Islam. Maka dalam tempoh sekejap dia memahami bahasa Yahudi, sehingga Yahudi tak boleh lagi nak tipu Rasulullah. Tak boleh. Rasulullah ada orang kepercayaan yang menguasai bahasa. Siapa pun yang tujuan hidupnya untuk membela agama Allah, maka Allah tolong dia. Yang dalam bidang ekonomi, yang dalam bidang pendidikan, yang dalam bidang NGO lain, kalau awak niat memang untuk jaga agama Allah, Allah tolong awak. Ini yang bina sekolah. Kenapa awak bina sekolah? Ini untuk saya perkuatkan agama Allah, biar agama orang baik atas dunia, maka Allah tolong dia. Di sekolah ni insya-Allah akan terus berkembang. Walaupun kos yang tinggi, tapi niat dia tadi, niat untuk membela agama. Yang ketiga, kata Nabi SAW, an-nakih yuridul afaf. Siapa pun yang berkahwin dengan niat untuk jaga maruah dia. Dan sebab tu bila anak-anak kita nak kahwin, kita kan kalau anak-anak nak kahwin, kita tengok, mu kerja apa? Mu ni kan belajar lagi, mu ni budak lagi. Macam-macam lah jawapan kita orang tua bila anak-anak nak kahwin. Anak-anak kahwin, tapi kita belum tanya apa niat dia kahwin. Kata niat dia untuk jaga maruah diri dia, mengelakkan diri daripada zina, maka kahwinkan dia. Kenapa? Allah akan bantu dia. Sebab itu penting bila kita kahwin, apa niat? Untuk menjaga agama, untuk jaga agama. Sehingga Nabi SAW menyatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillah fi nisfil akhir atau fi nisfil akhir. Siapa yang berkahwin, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka inilah dia bertakwa pada Allah pada separuh yang lain. Jadi, kalau orang tu nak kahwin, niat dia untuk menjaga maruah diri, maka Allah akan tolong. Fatwa yang menarik, beberapa orang ulama keluarkan fatwa. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Majlis Ulama Jordan. Mereka mengatakan boleh menggunakan zakat untuk membiayai perkahwinan kepada orang-orang yang miskin, dengan tujuan untuk menjaga agama mereka, kerana ia termasuk dalam makna menutup aib mereka. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyatakan di antara cara kita tutup aib orang Islam, membantu dia berkahwin. Contoh kalau dia tak kahwin, dia jadi lara dia, akhirnya aibnya terbuka. Bila duk heret kulu kili, malu mak ayah dia. Dia pun orang cakap bukan-bukan, walaupun dia kata saat kita jalan-jalan kita tak buat apa, tapi orang cakap macam-macam. Aibnya terdedah. Maka cara kita, sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup keaiban orang Islam, Allah tutup keaiban dia. Bukan tutup tu sekadar kita tak cakap keburukan dia. Termasuk tutup, kita tengok orang, dia nak kahwin, disebabkan keinginan nak kahwin tadi, dia buka aib dia banyak. Sebab dia ke sana ke sini dengan perempuan pilihan dia, pasangan pilihan dia, maka kita tolong kahwinkan dia. Tolong, maka kita tutup aib. Dan hari ni kalau dia ke hulu ke hilir pun, dia dah suami isteri. Hari ni kalau dia begitu begini, dia dah pasangan yang sah, maka aibnya tertutup. Jadi ada orang kita tengok dalam masyarakat, dia nak kahwin tapi duit tak ada. Duit tak ada. Agak-agak di dating tu bincang bab duit je. Bila awak nak minang saya? Tunggulah duit cukup. Bincang punya, tak kahwin. Mak ayah yang tahu kelebihan ni, mak ayah. Kalau kita tolong tutup aib, Allah tutup aib kita. Dan yang ni pula,
Kalau benar niat awak nak jaga maruah diri, maka Allah akan bantu awak untuk berkahwin. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian. Lihat bagaimana dengan niat tadi. Dalam hadis yang lain, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ambil harta orang tapi dia niat nak pulangkan balik, Allah tolong dia untuk pulangkan. Maksud ambil harta orang, dipinjam duit orang, atau dijumpa barang-barang hilang tapi niat dia nak pulangkan balik, maka Allah akan tolong dia pulangkan. Tapi siapa yang ambil harta orang, emang harta jumpa tepi jalan ambil, dia nak ambil ke dia, atau dia berhutang, dia ambil harta orang dengan hutang tapi dia tidak ingin membayarnya atau mengembalikannya pada orang empunyanya, Allah akan binasakan dia. Sebab tu orang yang tak bayar hutang ni, dia tak ada kaya. Yang berniat tak nak bayar. Sebab tu kita kalau hutang kita tanya dia satu benda je. Jangan tanya awak mampu bayar ke tak, sebab dia akan semua kata mampu bayar. Saya nak tanya awak satu, ni ikhlas awak kena jawab. Awak ada tak niat nak bayar hutang saya? Kalau awak ada niat yang benar, Allah akan tolong awak bantu. Allah akan bantu tolong awak bayar. Tapi kalau awak tak ada niat ini, awak tak akan mampu untuk bayar hutang. Tuan-tuan, kita kemampuan bayar hutang bukan sebab banyak sikit, tapi niat. Kalau kita memang ada niat nak bayar pada orang-orang yang kita hutang, insya-Allah Allah akan bantu. Hutang siapa? Saya hutang isteri saya, tapi niat nak bayar, dengan mudah boleh bayar. Saya hutang adik-beradik, niat nak bayar, dengan mudah. Saya hutang sahabat-sahabat saya, dengan niat nak bayar, Allah mudahkan dan lapangkan rezeki. Tapi kalau kita jumpa dengan geng-geng yang jenis tak bayar hutang, sebab apa? Bukan dia tak ada duit, bukan dia tak ada kemampuan untuk bayar, tapi dia tak ada niat nak bayar. Itu dari awal pun telefon ditutup, tapi kereta dia beli kereta baru, rumah baru, tapi bila telefon baru hutang tutup. Orang ni Allah tak akan berkati segala rezeki yang dia ada. Tetapi kita nak berhutang banyak mana berhutang, tapi niat nak bayar ada, insya-Allah Allah tolong. Lepas tu saya kata, masalah orang tak bayar hutang bukan dia tak ada duit. Memang dia cakap tak ada duit lah. Dan kita tengok bila dia ada duit, dia buat benda lain. Bila kita minta, tak ada duit, bulan ni kering duit. Tanya balik dia, saya nak tanya satu je lah, awak ni ada niat tak nak bayar? Kalau awak ada niat, Rasulullah SAW beritahu, Allah akan tolong awak. Tapi kalau awak tak ada niat, Rasulullah beritahu, Allah akan musnahkan awak. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafiha atlafahullah. Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang ambil harta orang bukan tujuan untuk membayarnya, maka Allah akan binasakan dia. Tu tuan-tuan, kita tengok yang saya katakan, orang berhutang ni bukan tengok orang lain lah, tengok kita sendirilah. Ada tak hutang-hutang yang kita tak boleh bayar? Hutang-hutang yang kita tak boleh bayar, tak kira lah ni siapa, dengan bank ke, dengan hardware ke, kedai runcit ke, dengan mak ke, dengan isteri ke, dengan anak saudara kita, sepupu sepapa kita, kawan-kawan kita, ada tak? Kalau dia lihat satu, niat kita, maka perbetulkan niat. Bila kita betulkan niat, ustaz saya niat masuk umur 40, saya tak nak hutang orang, saya nak bayar semua hutang, Allah mudahkan, tak dan 40 habis hutang. Kita kadang-kadang kena letaklah umur kita, berapa umur kita nak bebas dari hutang. Khususnya hutang-hutang yang berkaitan dengan orang, yang dia tak panggil hutang berjadual. Ni hutang yang kita janji ada duit, saya bayar. Hutang yang berjadual, macam hutang rumah, hutang kereta, itu berjadual. Kita bercakap hutang yang sifat lamsam ni, yang kita janji memang pinjam duit, anak nak sekolah pinjam 3,000, pinjam 2,000 nak beli komputer, nanti bulan depan bayar lah, minggu depan bayar lah. Yang duk cakap lepas je kat mulut senang bayar, tapi time bayar payahnya bayar. Maka betul balikkan niat kita. Katakan pada diri kita, saya umur 40, umur 45, umur 50, whatever umur kita, saya nak habiskan hutang. Dan saya tuan-tuan akan dapati, belum sampai umur tu hutang habis. Kita niat ni umur 40 hutang habis, umur 39 dah habis. Macam kita niat nak bangun malam, kita kunci jam bangun 4.30, lalu kita niat nak bangun qiyamul lail, sebelum 4.30 kita dah bangun. Tapi jangan bangun pula tutup jam tu.
Lepas tu tidur balik. Allah dah gerak awal ni. Dan kita dah letak usaha kita. Usaha kita time jam. Saya dah time jam saya 4.30. Telefon saya 4.30, 3.30. Maka oleh kerana niat saya betul, Allah bangunkan saya pukul 3. Bila dah bangun, maka buatlah. Dan jam tu jangan tutup lagi. Tak, bangun, alhamdulillah dah bangun. Dia pun tutup jam, dia pun kita baringlah sekejap, terus 8.30 bangun. Sebab apa? Niat dengan usaha tidak boleh berpisah. Niat kita tu walaupun dah nampak berjaya ni, sukses dengan niat. Usaha tadi jangan dipinggirkan. Ia sebahagian daripada tanda niat yang baik. Tanda niat yang baik. Dia kata, Masya Allah, saya tengok dan dalam pengalaman hidup kita, tuan-tuan sekalian, siapa pun dia niat nak bangun malam, dia boleh bangun malam sebelum jam dia berbunyi. Sebelum jam dia bunyi. Siapa pun nak buat sesuatu, Allah SWT akan sempurnakan sebelum sampai waktunya. Sebab itu disebut dalam hadis, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalannya. Oleh sebab itu, bagaimana kita nak betulkan niat-niat kita ni? Nak betulkan niat, nak pasang niat yang betul dan semua pergerakan kita dan semua pelakuan kita, baik makan, baik minum, baik tidur, baik kahwin kita, semuanya kita nak berniat dengan niat yang baik. Pertama, bila kita sebut niat yang baik, niat yang baik bermula daripada segala apa yang kita lakukan itu ialah syariat yang diperintah Allah. Kalau apa yang kita nak buat ni benda yang Allah tak perintah, kita pun nak pasang niat baik, maka dia pun menghina. Kita nak mencuri ni, niat baik saya mencuri, saya nak hilangkan kesombongan orang kaya tadi, itu saya mencuri. Itu perbuatan tadi sebab hukum haram. Niat yang baik dia datang hanya pada benda yang diperintahkan. Bila Allah perintahkan kita buat tu, buat ni dan sebagainya, maka niat yang baik mesti hadir. Tapi benda yang Allah Ta'ala tak perintahkan, lalu kita cuba berniat baik dengan benda-benda yang Tuhan tak perintah, dengan maksud Allah larang, maka kita mempersendakan bukan kita akan mendapat azab lebih cepat daripada waktunya. Dia niat berzina, kononnya niat dia niat baik, saya zina ni, benda niat baik awak berzina, niat nak tolong dia misalnya, niat saya nak uji kesuburan dia. Sebab ada satu budaya masyarakat, dia orang kafir lah. Bila kita tanya dia, kenapa awak ada hubungan sebelum kahwin? Tak kata dia, kami nak uji kesuburan wanita. Kalau dia boleh mengandung, maka kami kahwin. Kalau tak mengandung, kami tak kahwin. Ternyata dia perempuan mandul. Ni ada satu cara, orang kafir lah kita sebut, dia gunakan kaedah itu. Baik, kaedah itu tak dituntut oleh syarak. Sebab kita tak boleh nilai tak mengandung pada tempoh tertentu sebagai mandu atau sebagainya. Ada orang kahwin 5 tahun baru dapat anak, 7 tahun, 8 tahun. Dan kadang-kadang yang 7 tahun kahwin dapat anak, dia meminta seorang yang kahwin dah dapat anak. Ini kahwin tu dapat anak, dapat 3 orang. Ini lepas 7 tahun baru dapat anak, tapi dapat 10 orang. Bukan penilaian betul. Jadi ada, kita katakan, orang tadi, dia kata dalam budaya kami takkan berkahwin sehingga terbukti perempuan itu mengandung. Maka mereka tidak menganggap berzina sebelum kahwin itu aib. Selagi mana tujuan dia dua orang ni ada akad bertanggungjawab. Kalau awak mengandung, saya akan kahwin dengan awak. Maka ini tak betul. Perbuatan ini dilarang dalam Islam. Kalau dia kata niat dia baik. Sama juga orang yang melakukan muamalah riba, tapi niat dia baik, tidak dibenarkan. Saya niat ni tak buat pinjaman riba, nak buat tahfiz, tak boleh. Kerana asas niat tadi mesti bernaung di bawah amalan yang disyariatkan. Orang yang terima rasuah, niat dia baik. Niat saya rasuah ni baik, niat saya terima rasuah ni juga baik. Untuk tujuan itu dan ini, beri nafkah pada anak bini saya sebab tak cukup. Anak saya pun nak sekolah, bini saya bulan ni nak pergi umrah, dia saya ambil lah rasuah, beli tiket umrah. Tak salah kan? Dia kata tak salah. Tak, itu salah. Kerana niat yang baik tidak boleh dibina dalam hukum syariat atau perkara yang tidak disyariatkan. Baik, sebab itu niat ini perlu datang daripada apa yang Allah perintahkan. Segala benda-benda perintah Allah. Baik, bagaimana kita nak niat baik pada perkara yang Allah larang? Dengan berniat menjauhinya.
Kalau orang dalam perkara yang dia langgar rasuah, dia niat untuk meninggalkan rasuah, maka Allah akan bantu dia. Kerana ini benda yang Allah perintahkan, meninggalkan yang haram. Kadang-kadang ada orang di dalam hal yang haram dia tak kuat, maka kita katakan perhatikan niat kamu, barangkali niat kamu. Saya bukan nak terima sangat rasuah, tapi terpaksa, tak, niat kamu untuk meninggalkan rasuah tidak kuat, sebab itu kamu gagal. Kerana itu kita katakan bahawa perlu kita menjaga niat kita. Nabi SAW pernah satu ketika kata Umar Khattab, kami berjalan bersama baginda SAW sehingga kami melewati setiap lembah, setiap kawasan. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, inna bil Madinah la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum syarakukum fil ajr. Di Madinah, orang-orang yang kita tinggalkan, setiap perjalanan kita lalui, setiap lembah yang kita turuni, mereka juga dapat pahala macam kita dapat pahala, sebab niat mereka baik. Kata Nabi SAW, di Madinah ada orang, dia tak keluar sama kita, tapi apa pun kita buat kat sini, dalam peperangan kita, dia dapat pahala, sebab mereka ada niat nak keluar tapi tak mampu, disebabkan sakit, disebabkan sebab-sebab syar'i. Tetapi bila kita ada niat yang baik, walaupun kita tak buat, pahala dapat. Kalau kita ada niat yang baik, walau tak sempurna, Allah sempurnakan. Kalau kita ada niat yang baik, walau tak sampai, Allah sampaikan. Dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyi. Siapa yang dia bercita-cita ingin mati syahid dengan benar dan memohon kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan dia dalam kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di rumah dia. Dia niat dia, niat dia nak mati syahid, Allah berikan dia syahid walau dia mati kat rumah. Orang niat nak umrah, niat nak pergi haji, tiba tak dapat kota dan sebagainya, Allah beri dia pahala haji. Orang yang niat nak tolong orang, bantu orang walau dia tak mampu, Allah beri dia pahala bantu orang. Al-Imam Al-Ghazali bawa satu kisah dan kitab Mukasyafatul Qulub. Ada seorang hamba Allah, dia lalui satu kawasan yang penduduknya kebuluran, lapar, dia pun sedih. Dia sedih untuk nak tolong tapi dia tak mampu. Dia kata, ya Allah, andai kata semua pasir-pasir di hadapanku inilah makanan-makanan milik aku, nescaya aku sedekahkan semua. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi zaman itu, pada zaman Bani Israel, beritahu pada fulang tadi, Allah dah terima sedekah dia. Dia kata, ya Allah, kalau segala pasir, batu-batu dan ada sekelilingkan ini adalah makanan menjadi milik aku, aku akan sedekahkan pada semua penduduk negeri ini. Benar dia, siang dia simpati, tapi dia tak ada duit, tapi dia ada keinginan untuk buat baik. Sehingga malaikat turunkan wahyu kepada seorang Nabi di zaman Bani Israel, katakan kepada lelaki itu, Allah sudah terima sedekah dia. Terbayangkan, kita niat nak sedekah tu anda terima. Oleh sebab itu kita jangan lemah untuk berniat baik, dan jangan pernah lupa untuk berniat baik. Contoh antara kitab yang hebat itu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang meninggal tahun 676 Hijriah. Beliau karang kitab ini dengan niat memberi manfaat kepada umat Islam. Tapi sebelum beliau sempat menyempurnakan, dia sampai jilid yang ke-10, beliau wafat. Tapi niat yang baik tidak wafat. Dia wafat, niat yang baik tidak mati. Maka datang ulama selepas itu bernama Tajuddin As-Subki, menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Tapi dia sempat buat satu jilid je, maka beliau meninggal dunia. Lama berlangsung sehingga akhirnya datang seorang ulama namanya Almarhum Najib Mut'i.
Allah buka segala pintu hati dia untuk menyempurnakan kitab ini. Walau jarak dia dengan Imam Nawawi hampir 1000 tahun. Maka dia mula menulis. Kebetulan beberapa orang anak murid kanan beliau adalah guru kami. Kami belajar dengan dia. Maka dia tulis, saya tanya salah seorang daripada guru saya, macam mana cara dia menulis kitab. Dia kata, dia menulis setiap hari 18 jam. 18 jam dia tulis je. Dan waktu kami belajar dengan dia, kata guru kami, belajar, sambil dia tulis, sambil dia kata, Iqra, baca. Dia buat 2 dalam 1. Maka kami baca kitab Sahih Bukhari, sambil dia terus menulis dan membimbing kami belajar dan menulis apa yang dia nak tulis. Akhirnya kitab tu siap menjadi semuanya 23 jilid. Dia asalnya 10 jilid oleh Imam Nawawi rahimahullah, 1 jilid oleh Imam Tajuddin As-Subki, 11 jilid. Lagi 12 jilid disempurnakan oleh Syekh Najib Mut'i. Sampai akhirnya 23 jilid. Kata ulama, ini antara dipanggil takmilah lil majmu', penyempurna kitab majmu' paling baik. Sebab ramai ulama lain cuba buat, tapi Allah muliakan Najib Mut'i untuk menyempurnakan apa yang diniatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan mati melainkan dengan niat, meninggalkan niat-niat yang baik. Ceritakan niat-niat baik itu pada anak-anak kita. Ayah dulu masa hidup, masa ayah kuat, ayah nak buat ni, tapi ayah rasa masih dah tak sempat. Ayah rasa ayah mungkin tak berkesempatan. Sempurnakan apa yang ayah dah tinggalkan. Akhirnya anak-anak ini Masya Allah, dia mampu menyempurnakan apa yang ayah ditinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, orang paling lemah yang gagal untuk berniat baik. Walau niat baik itulah menyempurnakan seseorang. Bukan kata ulama, bila ulama menyeraikan 100 kelebihan niat baik, 100 kelebihan. Jadi saya tak mungkin baca semua 100 kelebihan. Antara daripada 100 kelebihan niat yang baik, datang kebahagiaannya dengan kadar niatnya, datang rezekinya dengan kadar niatnya, datang pahalanya dengan kadar niatnya. Jadi seorang niat baik, pahala jadi besar walau amalannya kecil. Abdullah bin Barak sebut, rubba amalin saghirin yu'azzimuhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Banyak amalan yang kecil menjadi besar kerana niat, dan banyak amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Amalan tu kecil, tapi dia niatnya tu baik, bagus, jadi besar. Amalan tu besar tapi niat dia kecil, maksud niatnya bukan mencari kerana Allah dengan sungguh-sungguh, jadi kecil benda tu. Artinya kadar niat kita menjadi besar amalan tadi. Macam saya bawa kisah seorang niat nak sedekah dan dia dalam keadaan tak mampu. Saya kata, kalau ini semua tanah-tanah, pasir-pasir, batu-bata, inilah roti, makanan milik aku, nasi aku sedekahkan semua kepada orang yang kebuluran ini, maka Allah kata, aku dah terima sedekah kamu. Sebab itu disebut dalam hadis yang sahih, seorang bila dia niat sedekah, sebelum apa yang disedekahkan itu sampai ke tangan penerimanya, Allah sudah terima dia. Kita ni nak niat sedekah, waktu kita baru lo duit nak ni, Allah dah terima. Orang tu belum bersentuh lagi, orang tu belum pegang lagi. Bahkan ramai mana orang yang mati syahid tanpa ada darah, mati syahid tanpa ada luka di badan, mati syahid tanpa ada keringat pada tubuh badan. Sehingga bila mana dibangkitkan golongan para syuhada yang dengan darahnya, dengan baju yang koyaknya, tiba-tiba berada di sisi mereka orang yang tidak ada darah oleh setitik, yang bajunya tak koyak. Maka dia siapa? Kami ialah orang yang berniat mati syahid tapi tak mati syahid. Kami ni orang yang niat mati syahid tapi tak mati syahid, maka Allah bangkitkan kami bersama kamu orang mati syahid. Oleh sebab itu, bila seorang tu niat yang baik, antara kelebihannya ialah dia akan berkumpul dengan orang yang kalau ikut levelnya tak akan sampai, tapi kerana niatnya maka sampai. Contoh, kita sayang ulama, cinta ulama, akhirnya kita akan bersama dengan para ulama walaupun level kita tak sampai untuk bersama dengan mereka. Bedek niat yang baik sampai. Sebab itu Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbab, kamu akan dihimpunkan bersama orang yang kamu sayang. Ini Anas bin Malik, ini Thauban, maula Rasulullah SAW.
sahabat-sahabat yang mulia, antara mereka takut, bimbang, termenung, nanti bila mana mereka dibangkitkan, mereka tak mungkin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah berada pada makam itu sendiri. Anas bin Malik termenung, macam mana lah. Ini khadam Rasulullah, bimbang nanti dibangkitkan tak akan bersama Rasulullah, jauh. Kebimbangan sahabat ini dirasa oleh semua orang, semua sahabat. Sebab mereka tahu mereka ini duna Rasulullah, mereka ini bawah daripada darjat Rasulullah. Rasulullah pada makam paling tinggi dalam mana-mana makhluk Allah. Maka bimbang mereka tak dijumpa. Tiba ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Hadis yang menggembirakan semua sahabat, mengembirakan. Bila mana Rasulullah SAW berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Setiap orang akan dihimpunkan dengan siapa yang dia sayang. Bermula hari itu, kata Anas bin Malik, kami gembira dengan hadis ini. Sesudah kami fikir, kami tak mungkin sampai darjat Rasulullah, tapi kami sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan kami akan bersama Rasulullah. Tentu itu niat. Cinta ni berkait dengan niat. Kita sayang dia, niat hati kita sayang pada dia. Maka akhirnya kita akan bersama dengan orang-orang yang bukan label kita, untuk bersama dengan mereka dengan niat yang baik, kelebihan dia, maka datang pertolongan Allah. Ala qadri niyatikum, atas kadar niat kamu, maka datang pertolongan Allah pada kamu. Tetapi bila kita nak suruh Allah tolong, niat yang baik, maka Allah tolong kita. Hatta kita buat perkara-perkara yang kita kata biasa-biasa je, ya, kita dengan ikan, tapi niat kita baik. Ni niat ni dapat ikan, saya nak sedekah tu sebelah rumah ni, niat baik, maka datang pertolongan. Ni mari ikan paus datang ni makan kita punya jorang ni, buat balik bagi kawan kampung. Dengan niat yang baik, dengan niat yang baik, kita sebut dia datang rezeki yang banyak. Dengan niat yang baik, maka akan berkumpul dengan orang baik. Siapa yang dia terkenal dengan niat-niat yang baik, tidak akan bersamanya melainkan orang baik. Automatik, bila kita niat ni, dia ada magnet antara sesama kita. Niat baik, maka yang melekat dengan kita untuk bersahabat ialah orang baik-baik, sebab niat kita baik. Tapi kalau kita niat tak baik, kita tak akan menjadi tentera yang bersama-sama, kita tak akan jadi jiwa yang melekat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, inna arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha i'talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesungguhnya roh manusia ini seperti tentera yang bersama. Sesiapa yang sesuai, dia akan terus bersama, melekat bersama. Dan bila tak sesuai, dia akan bertelingkah, berselisih dan menjauh. Sebab apa bertelingkah? Niat. Tetapi bila niat kita baik, berkumpul keliling kita orang baik-baik, kita buat sekolah, niat kita baik, maka yang duduk tu cikgu-cikgunya, kerani-kerani, semua orang niat macam kita. Okay, sama-sama. Walau gaji kecil tak nak berhenti dia, walau beban kerja tinggi tak nak berhenti, sebab niat juga baik sebagai niat pengasasnya, untuk buat, berkumpulkan niat baik. Maka dengan niat yang baik, tentu dengan niat yang baik, maka datang penyelesaian masalah. Setiap kali kita ada niat baik, antara kelebihan daripada 100 kelebihan, dapat selesai masalah. Contoh kita kadang-kadang ada satu benda kita tak tahu penyelesaian dia. Kita anak ayah, mak, hantar anak belajar luar negara. Niat kita biar anak kita pandai agama, nanti balik bantu masyarakat, bimbing masyarakat. Duit kita tak cukup. Kalau ikut duit kita berapa sen gaji, nak getah mungkin gedak kunci. Tapi niat kita tadi nak tolong anak. Kadang-kadang kita ada masalah nak macam mana nak cari duit banyak, Allah selesaikan. Masalah kita selesai sebab niat kita baik. Tuan-tuan, bila Rasulullah SAW, bila Allah sebut dalam Quran, suami isteri yang bergaduh, gaduh berbalah, dia mungkin bercerai, apa kata Allah dalam Quran? In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau dua-dua tu dia ada niat nak baik, maka Allah akan baikkan mereka berdua. Maknanya kalau suami isteri tu bergaduh, bergalah, kalau dia memang ada niat nak cerai, dia tak ada niat untuk menyelamatkan rumah tangga, maka rumah tangga tak akan selamat. Tapi kalau dia ada niat yang baik untuk selamatkan rumah tangga, walau gaduh macam mana pun, rumah tangga dia tak akan roboh, sebab niat dia baik. Dia ada niat yang baik. Jadi ikut kadar niat kita, maka datang penyelesaian masalah.
Saya katakan kita kadang-kadang memang tak tahu macam mana nak selesai masalah ni. Ni nak bayar gaji orang ni macam mana ni. Duit tak ada bulan ni. Kita bos, duit tak ada. Tapi niat kita baik. Ya Allah, aku bimbang. Dia tak boleh bagi makan pada anak bini dia. Dia tak boleh sekolahkan anak. Ya Allah, Kau mudahkan aku untuk bayar gaji pekerja aku. Niat kita yang baik datang pertolongan yang bersifat penyelesaian masalah. Kita pun teringat, kita pinjam duit dengan orang ni. Ni kita ni ada masalah macam mana nak bayar gaji pekerja. Duit tak ada. Allah tunjuk jalan keluar pada masalah kita. Allah nampakkan kita orang boleh tolong kita. Oh, ni pinjam. Saya akan bayar sekian-sekian hari. Orang ni buat dengan mudah percaya. Tak apa, ambil. Saya bagi. Maka kita selesai masalah kita. Dan kita dapat selesai masalah yang berbangkit dalam kehidupan kita. Baik, ini niat baik. Tetapi kalau kita tahu betapa banyaknya kelebihan niat-niat yang baik, nescaya kita tak akan mulakan hari kita melainkan dengan niat. Ni pagi-pagi ni 5-10 minit sedang muhasabah niat. Biar hari ni berpagi-pagi untuk cari redha Allah. Biar setiap benda kita nak buat untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk dapat kasih sayang Allah, untuk buat perkara yang Allah perintah. Anak-anak kita hantar sekolah dengan niat. Mudah-mudahan anak aku tadi boleh jadi orang yang bertakwa pada Allah. Maka anak kita pun mudah hafal Quran. Mudah ingat fardu kifayah, fardu ain yang ustaz dia ajar. Niat kita tadi. Hantar anak, biar anak kita pandai untuk jaga diri dia, jaga agama dia. Sama juga dalam hal yang lain. Kita keluar dari rumah, niat kita mencari rezeki yang halal untuk beri makan pada anak bini kita. Biar mereka makan makanan yang halal untuk cukupkan keperluan mak ayah kita. InsyaAllah Allah memudahkan perjalanan rezeki kita. Sebab itu pelihara niat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Dan apa pun kita nak buat, maka perhatikan niat kita. Tetapi sesudah kita mengetahui ia adalah syariat, jangan mainkan niat pada perkara yang salah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, kita pun mainkan niat yang tak betul. Umpamanya, saya ikhlas buat benda ni, tapi ini benda yang Tuhan tak suruh buat. Ini benda yang diharamkan. Ini perkara-perkara yang Allah Ta'ala cegah kita. Niat tidak akan boleh membersihkan perbuatan haram. Sebab itu disebut dalam hadis, disebut dalam kaedah para ulama, bahawa segala niat, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat saya nak tolong fakir miskin, nak tolong itu, okey, bagus, itu matlamat. Tapi cara dia, cara saya buat pinjaman riba, tak boleh. Cara saya dengan menerima rasuah, tak boleh. Cara tu biarlah syariat. Matlamat baik macam mana, kalau cara bertentangan syariat, maka dia ditolak. Matlamat yang baik, cara yang baik. Jadi niat yang baik dan cara yang baik. Niat baik dan cara yang baik. Konon kita, Ustaz, saya nak suruh kedai saya laku, saya pun nak derma banyak, tapi saya guna tok bomo boleh, untuk letak ni jing pelaris. Tapi niat saya untung-untung ni, saya nak tolong orang. Surau yang tak bayar bil elektrik, saya nak tolong bayar. Kata kita jangan. Walaupun niat awak baik, cara awak salah. Panggil tok bomo, panggil benda khurafat, ini salah. Ini tak dibenarkan. Apapun cara yang salah dalam syariat, semulia mana pun niat kita, maka kita akan dihukum dengan cara yang salah. Sebab itu Nabi SAW ajar kita cara yang betul dan niat yang betul. Diperhatikan niat kita kalau kita nak membina jati diri yang kuat, supaya perjalanan ini, perjalanan menuju Allah ni rasa ringan, kayuhan kita rasa laju, kita tak akan putus asa, kita tidak akan kecewa bila niat-niat yang baik menjadi hiasan dalam diri kita. Niat-niat yang baik menjadi kebiasaan kita. Sebab itu perhatikan niat dan semua perbuatan dan setiap tutur kata kita. Tutur kata pun niat kita, berniat kita nak suruh orang tu insaf. Niat kita. Bukan niat kita nak tunjuk kita pandai pada dia. Waktu kita nasihat dia, apa niat kita? Niat saya nak malukan dia dengan nasihat ini. Tak. Kalau kita dah niat macam tu, dia tak akan sampai. Tapi kalau niat kita baik, walaupun saya katakan kita cuma beri 2-3 patah perkataan, tapi kesannya cukup besar. Bila niat kita tak baik, walaupun kita beri beratus ribu perkataan, akhirnya dia berlalu, macam orang Melayu kita sebut, bagaikan mencurah air di daun keladi. Dia tak meninggalkan kesan dan bekas. Sebab itu bila kita didik anak-anak kita, perhatikan niat kita apa. Waktu kita marah anak kita, niatnya apa? Kalau niatnya hanyalah kerana kebencian kita semata-mata, dia tak akan memberi kesan baik pada anak kita. Sebab niat kita supaya anak kita jadi anak soleh,
kerana kita tak dimurkai oleh Allah. Sebab itu perhatikan apa dia bahagian emosi kita yang boleh rosakkan niat kita. Biar walau bagaimana kita marah, walau bagaimana kita sayang, semuanya bermula dengan niat yang baik. Maka marah tadi menjadi penawar, obat kepada penyakit-penyakit orang yang sekeliling kita. Dan demikian juga kasih sayang kita tidak akan membunuh tanaman yang kita semai. Umpama kita sayang sangat pokok, kita pun letak baja banyak-banyak, akhir mati juga. Kita pun siram air banyak-banyak, mati juga. Kerana kita nak buat ikut syariat. Sayang kita dengan niat yang baik, marah kita juga dengan niat yang baik. Maka dengan cara itu kita dapat menjaga diri kita dan menjaga orang sekeliling kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.